وفي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة اللهم ابعثه مقاما محمودا يغبطه الأولون والآخرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم حبب إلينا الإيمان اللهم حبب إلينا الإيمان اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من عبادك المؤمنين المخلصين واجعلنا من المحبوبين في قلوب المؤمنين واجعلنا من الفائزين في الدارين آمين يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, sama-sama kita berasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas taufik dan hidayahnya kepada kita. Dia tunjuk kita ke arah yang boleh kita tuju, ke arah tuju, ke hala tuju yang membawa kita kepada beruntung dunia dan akhirat. Allah menjadi kita daripada ahlul qiblah, daripada orang yang berhadap kepada qiblah. Orang yang berhadap kepada qiblah sahajalah orang yang beruntung, orang yang bertuah. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Di malam ini sebagai pengurusi bagi tahu tadilah sikit sebanyak di masa di raut yang pertama ini saya nak cakap bentuk nasihat, bentuk tazkirah lebih kurang 20 minit 25 minit atau setengah jam. Dan masa yang tinggal tu kita mari berbuah, berdialog, berbicara, insya-Allah taala. Mudah-mudahan majlis kita ini banyak manfaat, banyak memberi faedah, banyak kita boleh ambil faedah daripadanya. Di dalam kaedah agama ataupun boleh kita kata rukun agama, boleh dikata usuluddin, qawaiduddin, asasuddin. Kaedah agama satu daripadanya iaitu
at-taqwa. Itu nama dia asas agama. Kerana itu adalah pesanan Allah Subhanahu wa taala. Wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada rasul-rasulnya, kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan kepada rasul yang sebelum daripada Nabi, dan juga kepada umat-umat mereka itu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Allah kata walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum. Demi sungguhnya kami telah berwasiat alladhina min qablikum kepada mereka-mereka yang sebelum daripada kamu. Kamu iaitu Rasulullah dan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa iyyakum dan akan kamu. Kami berpesan anittaqullah, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini rukun agama yang utama. Dengan sebab kesemua umat manusia, kesemua rasul kena bertanggungjawab suruhan Allah Subhanahu wa taala ini, iaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa boleh kata takwa ni sebagai rukun satu pada rukun agama yang Allah berpesan kepada kesemua ummah? Oleh kerana takwa ini satu kalimah, satu ibarat, satu ucapan yang diucap yang makna dia luas, makna dia merakumi segala kaedah agama di dalamnya. Kerana takwa ialah maknanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita beramal dengan apa yang dia suruh dan kita menjauhi segala larangannya daripada segala kejahatan. Itulah rukun agama yang utama, iaitu kita mengerjakan segala arahan Allah Subhanahu wa taala dan kita menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Terkandung di dalam takwa juga mengenali Allah Subhanahu wa taala, beriman dengan Allah. Itu pun terkandung, termasuk di dalam kalimah, di dalam perkataan takwa. Kalau kita perhati dengan secara halus cara Allah Subhanahu wa taala menyusun ayat-ayat dia, menyusun Al-Quran, kita dapati bahawasanya tertib agama yang disusun oleh Allah, satunya kita mesti mengenali Allah Subhanahu wa taala dengan kita kenal namanya dan sifatnya. Cuba kita tengok Allah susun Al-Quran dengan memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Pertama dia kata Bismillah, dengan nama Allah. Pertama-tama kita kena kenal Allah ni, siapakah nama dia, apakah nama dia. Nama dianya Allah. Bismillah. Aku mulai, aku kerja, aku hidup, aku mati dengan Allah. Bawa pada Bismillah bukan? Kalau kita belajar bahasa Arab, harajah asli, harajah asal, berhajat kepada muta'allaq, berhajat kepada tempat sakut dia, tempat takluk dia. Maka muta'allaq bawa Bismillah ini mengikut keadaan kita. Kalau kita kata Bismillah ni kita nak makan, Bismillah dengan nama Allah, maknanya aku makan dengan nama Allah Subhanahu wa taala.
Kalau kita nak musafir, kita bismillah, aku musafir dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nak tidur, kita bismillah, aku tidur dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita kenal Allah Subhanahu wa taala sehingga setiap pekerjaan kita hubung kait dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapakah Allah? Allah mensifatkan dia dengan dua sifat, dengan kata Ar-Rahmanir Rahim. Kita kenal dia dengan dia bersifat dengan sifat pemurah. Kemudian Allah kata dia, bila dah dia bersifat dengan pemurah, sepatutnya kita memujikan dia dengan kata Alhamdulillah. Ini cara menyusun. Allah yang kita puji dia ni dialah Rabbil Alamin. Dia yang mengaturkan sekalian alam. Dialah yang membuat langit, bumi dan yang mengatur pekerjaan kita. Begitu cara menyusun Al-Quran. Kemudian surah yang berikutnya surah Al-Baqarah, dia sebagai tafsir Fatihah, huraian Fatihah. Dalam Fatihah dia membahagikan manusia kepada 3 bahagian. Yang pertama, manusia yang dapat nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, manusia yang Allah hidayahkan dia kepada jalan yang betul. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, jadikanlah kami semua daripada golongan mereka itu. Allah kata Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami kepada jalan yang betul. Bukan siratal mustaqim di situ jemaah yang kita akan melintasinya untuk menerusi kepada syurga, bukan. Setengah-tengah orang tua kita, dia kata kita di akhirat kita akan melalui siratal mustaqim. Allah sebut dalam Fatihah kata ihdinas siratal mustaqim. Bukan siratal mustaqim. Jemaah yang kita akan lalu tu lain. Sebut di lain. Di Fatihah tak ada hubung kait dengan jemaah yang kita nak melintasinya. Makna sirat, makna jalan al-mustaqim yang betul di sini, makna ad-dinil qawim. Agama yang betul. Agama yang betul, jalan yang betul. Jalan bagi siapa? Satu Allah bagi. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan bagi segala mereka yang telah engkau kurnia nikmat ke atas mereka itu. Orang yang dapat nikmat daripada engkau. Orang yang dapat nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah yang lain Allah membayangkan, Allah menerangkan dengan kata minal ladzina an'amta alaihim alladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin, yaitu al-anbiya, nabi-nabi, minan nabiyyin was-siddiqin, dan orang-orang yang sangat benar, dan orang-orang yang mati syahid fi sabilillah, was-salihin, dan orang-orang yang baik. Ini orang dapat nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Satu grup manusia, satu grup. Grup yang kedua, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan bagi mereka yang engkau merka ke atas mereka itu. Grup yang kedua, orang yang kena merka daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, waladhdallin, bukan jalan mereka yang sesat. Orang yang sesat daripada jalan yang betul. 3 grup. Orang yang dapat hidayah, orang yang kena marka, dan orang yang sesat. Siapa orang yang dapat hidayah? Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini kitab, dia jadi hidayah bagi muttaqin, orang yang bertakwa. Inilah orang yang dapat hidayah daripada Allah. Artinya al-anbiya, orang dapat hidayah pada Allah. Al-anbiya adalah minal muttaqin, syuhada minal muttaqin, as-salihin minal muttaqin.
Orang yang marka oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang sesat, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum wa minan nasi setengah daripada manusia may yaqulu amanna billah, mereka yang menipu, dia kata dia beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, wa ma hum bimu'minin, dia bukan beriman. Orang yang sesat, orang yang jatuh daripada real yang sebenar. Maka di dalam agama kita dia ada qawaid, kaedah agama, rukun-rukun agama. Yang salah satu rukun yang utama sebagaimana yang saya kata tadi, at-taqwa, ialah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, rukun agama, asas agama ialah al-khair, fi'lul khair, buat kebaikan, mengerja kebaikan dan beramal dengan amal yang soleh. Ini setengah daripada asas agama. Rukun agama ialah al-khair, beramal kebajikan. Kalau kita baca di dalam Al-Quran, kita dapati dua perkara ni lah yang duk bicaranya. Artinya inilah yang besar dalam agama. Dia bercakap amal solah buat kebaikan, amal solah buat kebaikan. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah perintah kepada orang beriman, usjudu lillah, sujudlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu ruk'u wasjudu waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, hendaklah kamu rukuk, hendaklah kamu sujud. Waf'alul khaira, dan buatlah kamu akan kebaikan la'allakum tuflihun. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Banyak ayat-ayat Al-Quran kalau kita baca. Maknanya khair ni asas utama di dalam agama. Oleh itu, di malam ini saya nak suruh diri saya sendiri dan kepada para hadirin, para hadirat, tuan-puan, marilah kita usaha mengerja akan al-khair dan meninggal akan syar. Kita kerja kebaikan, kita tinggallah akan segala kejahatan. Maka khair ni, kebaikan ni dia ada pada segala perkara. Di dalam urusan hidup kita, dia ada dua ni lah. Ada syar, ada khair. Ada syar, ada khair. Yang sebenarnya, sebagai bercakap untuk ambil masa lah, semua tu sudah faham belakang dah tu. Sudah tahu semua kan. Ada orang khair, ada orang syar. Ada pakaian khair, ada pakaian yang syar. Pakaian hak baik, pakaian yang jahat. Orang sendiri ni ada orang baik, ada orang yang jahat. Ada lelaki yang baik, ada lelaki yang jahat. Ada cakapan yang baik, ada cakapan yang jahat. Ada lehak yang baik, ada lehak yang jahat. Setiap urusan kita ada semua. Ada makan yang baik, makan yang jahat. Penting kita kena buat yang baik, kerja yang baik, tinggal yang jahat. Itu ya. Maka kita nak kenal orang baik macam mana. Siapa yang baik? Orang baik, orang kerja baik-baik. Banyaklah. Orang kerja baik tu, orang buat khair tu, nama dia orang tu orang yang baik. Orang yang kerja jahat, nama dia orang jahat. Itulah Allah panggil al-abrar, dia panggil fujar. Kubik dua.
panggil al-mu'min, panggil al-kafir. Panggil muttaqin, panggil al-fasiqin. Itu banyak panggil dia. Di antara orang baik, Rasulullah kata khairukum khairukum li ahli. Di antaranya banyak kalau kita nak bila yang paling baik daripada kalangan kamu, wahai para lelaki, wahai para suami, ialah khairukum li ahli, ialah yang paling baik daripada kalangan kamu bagi isterinya. Siapa nak jadi orang baik, kena buat baik kepada isteri, jangan marah kepada dia, bagi pitih kepada dia, buat baik kepada dia. Kita jadi orang yang paling baik. Kalau orang perempuan dengar suka sikit ni, boleh kira kan. Perempuan yang baik macam mana? Yang hidung macung ke? Yang mata tajam bulat seperti arnab tu ke? Macam mana perempuan yang baik? Macam mana perempuan yang jahat? Begitulah kaedah syarak kita, dia menentukan benda khair. Khair adalah asas agama. Oleh itu, siapa kerja khair buat baik adalah orang itu kerja agama. Oleh itu setengah orang-orang bijak pandai di negeri Arab, doktor-doktor dia kata, kalau kita nak tengok Islam di hari ni, di masa yang puluh tahun yang lepas, pergilah tengok Islam, pergilah ke Eropah, pergi ke Europe, pergi ke Barat. Sebab apa dia cakap macam tu? Kerana di sana ada khair di sana, kerana dia buat khair di sana. Sedangkan negara yang dinamakan negara Islam, negara Arab dinamakan negara Islam. Tapi mereka kata kalau nak tengok Islam kena pergi ke Barat. Jadi terbalik begitu. Ada niat nak kemak pasal dia. Negeri Barat, negara kafir. Dengan sebab di sana ada banyak kebaikan, khair ada pada dia. Jujur di dalam kerjanya, jujur di dalam bercakapnya, betul di dalam susunannya. Dia tak khianat alam sekitar, dia tak khianat, dia tak buat nyanyo kepada binatang, ke semua dia susun benda untuk buat kebaikan. Binatang sehingga binatang pun dapat rahmat, dia buat baik juga kepada binatang. Kalau dia memancingkan ikan, boleh ikan kecil, dia tak ambil. Kita bukan mancing ikan kecil, kita chop dengan api elektrik ni, habis kecil besar pun ke semua kita. Zalimnya kita. Tak ada khair bang, kita tak ada khair. Dia bila pancing ikan boleh kecil, dia lepas. Ambil ada saiz yang tertentu baru dia ambil. Dapat rahmatnya. Bagaimana saya sebut dulu, orang Jerman, dia buat doktor bahagia binatang. Orang Jerman, dia doktor bahagia binatang. Dia mari ke Thailand kerana binatang di atas dunia hak dia nak ni, hak bahagia dia tidak ada malaikat di selatan Thai. Iaitu nama binatang tu cicak terbang. Tak ada di atas dunia, ada di selatan Thai, cicak terbang. Bukan ibu, kalau satu jenis tu bidadari, dia panggil bidadari, bukan manusia hak janguk hak nak pergi pada lelaki, tak lah. Dia macam ibu pokok. Kenapa pokok? Tak kena pokok. Tak kena pokok. Macam buaya, macam cicak ni lah, tapi dia rupa bentuk buaya tokai hak atas harga mahal pada 2 kilo tu. Bila dia duduk di atas pokok, dia nak pergi kepada pokok lain, dia terjun. Dia terbang pergi ke pokok sana. Di pokok sana tapi dia pergi turun ke rendah gitu. Itu bukan cicak terbang ni, dia turun dia naik. Dia pergi satu cicak lah, jenis cicak ni dia boleh pindah dengan cara terbang. Bila dia mari siapa kepada sini, bila dia duduk tempat orang Islam, orang perempuan dia beli kain telekung, dia pakai kain telekung. Orang tengok kata, orang Mak Saleh masuk Islam dah weh dia. Dia boleh buat baik, dia boleh buat baik. Bila dia duduk cara ringkasnya,
Dia cari di dalam bukit kat selatan tu boleh. Boleh dia. Boleh dia masuk dia dalam sarai tak ada. Dia pinjam sarai hak orang kita Islam lah, dia mari duduk di rumah orang Islam. Dia pinjam masuk sarai tu. Masuk dalam sarai. Dia beli kereta sebiji kereta dia untuk buat urusan dia. Orang yang duk berjalan sekali dengan dia cerita kata, Masya Allah dia. Buat kebaikannya. Bila dia bawa kereta, nampak ular, nampak biawak litah, dia break. Dia break. Sebab dia ada sifat kasihan belah kepada menantai dia. Menantai tu lalu. Kalau ular litah, kita berjinjak-menyak supaya nak jinjak dia. Kalau biawak lari cepat-cepat, jinjak-menyak. Sehingga dia bila lepas pada kita, dia beradu paling tengok nak marah. Allah, Datuk Haji ni tak nyanyi ke aku, dia kata. Begitu rupanya dia ada kasihan belah. Bila ibu glamour, sini panggil apa glamour? Lama-lama apa panggil apa? Dia bila dia bawa kereta dia, ibu tu lekat kat cermin. Rama-rama apa? Rama-rama tu. Bila mari dekat kat cermin, dia break, beradu, dia turun, ambil rama tu dengan tangan dia dengan halus, pegang, letak kat tepi, dia naik kereta terus jalan. Dia tak jalan terus. Dia kata binatang ni pun dia nak hidup seperti kita. Dia ada hati, dia ada susah, sakit semacam dengan kita sakit. Cuba tengok orang barat. Orang tak ada agama, tetapi buat baik dia ke semua. Itu kata Eropah tu ada Islam padanya. Bila dia balik, dia tinggal kereta dia hadiah kepada orang yang duduk sama dengan dia. Dia balik pergi ke Jerman. Dia terlupa nak minta sara yang masuk cicak tadi tu. Dia mari hantar pula sara tu. Amanah dia nya. Wah. Itu orang baratnya. Cara dia orang barat, ajaran dia. Kalau kita Islam buat macam tu, Allah, surau ni tak payah pakai lampu. Lampu turun daripada langit terus dah kita. Tak payah pakai lampu. Ni lampu 20 butir duk gelap lagi kita. Sebab kita gelap, tak ada nur iman, tak ada Islam di dalam hati kita. Tak beramal dengan amalan Islam, amalan al-khair. Oleh itu di antara khairnya amalan cakapan kita ni, kita kena bercakap yang baik. Amalan tangan kita, amalan kita dengan baik. Allah kata ma yakunu min najwa la khaira fi katsirin min najwakum. Tidak ada khair yang banyak daripada berbincang-bincang, bercakap, berdialog kamu. Yang kamu duk berdialog, yang kamu duk berbincang-bincang, bercakap-cakap, yang banyaknya, majoritinya la khaira, tidak ada kebaikan fi katsirin min najwahum illa, kecuali yang ada kebaikan. Ini dhabit kebaikan nasbah cakap. Man amara bi sadaqah. Mereka bercakap untuk suruh manusia dengan bersedekah. Au ma'ruf, atau suruh ma'ruf. Au islahim bainan nas, atau buat baik antara manusia. Kita nak bercakap tiga perkara ni, baru cakapan kita ada khair, ada kebaikan. Yang banyaknya kita bercakap free, sia-sia. Kita bercakap tidak ada khair. Tapi kaedah, satu daripada kaedah agama yang penting, yang patut kita ingat, buat khair, buat kebaikan, dia ada dua. Ada kala kita buat khair bertujuannya nak kepada kemasyhuran. Kita buat khair bertujuan nak kepada dunia, ketinggian dunia. Kita nak kejar, nak rebut untuk dapat peringkat kelas di sisi manusia.
Walaupun kita buat kerja khair, kita buat begitu, maka adalah khair di dunia, tidak dapat balasan yang tinggi dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak ada langsung balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kaedah Allah kata, wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Ini kaedah agama. Buat khair, siapa wa may yaf'al dzalika, siapa yang membuat akan demikian itu, suruh sedekah, suruh ma'ruf dan membaiki, memperdamaikan antara manusia. Siapa mengerjakan ibtigha'a mardatillah, kerana menutupi keredaan Allah, itulah Allah kata fasawfa nu'tihi ajran 'azima, maka kami akan bagi kepada dia pahala yang besar, kebaikan yang besar, balasan yang besar. Itu di antara kaedah agama yang besar. Ya Allah, jadikanlah kami di antara mereka yang mengerjakan khair kerana mencari keredaan-Mu ya Allah. Satu yang saya nak sebut, boleh jadi sebagai akhir untuk raut yang pertama ini, tiap-tiap khair, tiap-tiap kebaikan yang diizin oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan dia, tiap-tiap suruhan Allah Subhanahu wa taala yang Allah suruh buat, ataupun dengan kata lain, tiap-tiap suruhan syarak, itu kata pendek. Kita nak tukar ayat tu boleh tukarlah, berbagai-bagai boleh kita nak buat ayat. Tiap-tiap suruhan syarak, tiap-tiap khair yang disuruh oleh Allah, yang diizin oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dia, tidak masuk padanya oleh bid'ah. Ini min qawaididdin, setengah pada kaedah agama. Bawa ni, ambil modal ataupun dia panggil kaedah dhabit agama. Tiap-tiap khair yang disuruh, yang diizin oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dia, tidak masuk padanya oleh bid'ah. Bid'ah tidak masuk campur, yakni tidak boleh dihukum dengan bid'ah. Kita nak kata khair ini adalah bid'ah, tidak boleh. Kerana Rasulullah sendiri menegas kaedah agama, kullu bid'atin dalalah. Kerana bid'ah, tiap-tiap bid'ah adalah sesat. Tiap-tiap bid'ah adalah syar. Tiap-tiap sesat adalah finnar, di dalam neraka. Kalaulah kata tiap-tiap khair ni ada bid'ah, makna siapa kerja khair, orang ni kerja sesat. Siapa kerja sesat masuk neraka. Artinya Al-Quran ni suruh, Allah suruh orang kerja untuk masuk neraka. Itu mantik dia, mantik. Oleh itu, bila kata khair, tak boleh nak kata bid'ah. Atas jala kaedah syarak, dia panggil bid'ah syar'iyyah, bid'ah yang bangsa syarak. Adapun bid'ah lughawiyah, bid'ah di segi bahasa, bolehlah. Bid'ah di dalam segi bahasa mana benda perkara yang direka, perkara yang baru ada, itu di segi bahasa. Syarak tidak dikatakan bid'ah sama sekali. Satu. Yang kedua, syarak dia suruh satu perkara. Suruhan syarak ada dua. Satu, dia suruh satu perkara dengan itlaq. Dia suruh buat khair dengan itlaq. Apa maksud dengan itlaq? Maksud dengan itlaq iaitu dia suruh dengan tidak berkait, tidak terikat dengan tempat, tidak terikat dengan masa.
Itu makna suruh dengan itlaq. Ada kala dia suruh dengan kait, dengan terikat dengan masa, terikat dengan tempat. Kait ni kena kat tempat ni, kena kat masa ni. Ada kait tu dia suruh dengan mutlaqan, dengan itlaq, tidak terkait dengan masa. Macam mana contoh? Contoh hak dia suruh dengan tidak terkait dengan masa, dengan tidak terikat dengan masa. Seperti yang diantaranya bagai-bagai zikir. Bagai-bagai zikir ini dia tidak kait dengan masa. Dia tidak ikat dengan masa. Tidak ikat dengan tempat. Oleh itu, zikir ni dia suruh tidak terikat dengan tempat, tidak terikat dengan masa. Boleh kita nak berzikir di mana-mana masa pun. Tidak boleh bila syarak dia suruh dengan tidak terikat dengan masa, dengan tempat, seperti zikir, seperti semaya sunat mutlak, seperti puasa sunat, seperti bersedekah. Illa man man amara bi sadaqah. Orang yang suruh sedekah, maka sedekah yang syarak suruh dia ada kait tak masa mana? Tidak kait. Sedekah sunat dia tak kait dengan masa, tak kait dengan tempat. Dan yang setengah pada hak besarnya, selawat ke atas Nabi kita, kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu setengah daripada hak syarak suruh dengan dia tidak suruh dengan itlaq. Kata nak selawat pada Rasulullah ni, dia suruh selawat pada masa mana? Masa kait tak? Tidak kait. Maka apa yang syarak suruh dengan tidak kait, dengan tidak ikat dengan masa ini, tidak harus bagi seseorang pun, tidak boleh bagi seseorang pun dengan tidak izin Allah dia mekaitkan, dia menyepitkan apa yang diluah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mempicikkan apa yang diluas oleh Allah. Dia mesedikitkan apa yang dibanyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh. Hak dia tak kait ni makna Allah meluaskan. Bila Allah meluas, siapa lagi nak boleh mempicikkan? Memang sekali tak boleh siapa pun mempicikkan, melainkan orang yang diizin oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang Allah izin? Iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barang siapa mekaitkan apa yang diitlaq oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa-siapa yang menyepitkan, yang mempicikkan apa yang diluah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia mereka di atas Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah mengerja satu bid'ah di dalam agama. Dia satu orang yang buat pandai, buat agama nama dia. Sebab dia lebih daripada Allah, dia mengatasi Allah Subhanahu wa taala. Dia naik duduk lepas daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah buka jalan, dia kata tak betul, Allah mau kena bersepit, tak betul. Dia kritik Allah Subhanahu wa taala. Siapa kritik Allah? Betul tak? Orang kritik Allah memang tak betul. Oleh itulah dengan kaedah ni kita dapat tahulah jalan yang betul, as-siratal mustaqim macam mana, jalan yang sesat lagu mana di dalam memahami agama. Satu daripada cara memahami agama. Siapa yang memahami agama dengan cara menyepitkan, memicikkan yang diluah oleh Allah, ataupun dengan kata lain mekaitkan apa yang diitlaq oleh Allah, itu salah di dalam memahami agama. Oleh kerana demikian, ulama-ulama al-mujtahidin,
ulama-ulama yang faham betul-betul agama, tidak ada siapa pun, tidak ada satu pun yang membid'ahkan berzikir kemudian daripada solat. Tak ada. Cuba cari ulama mana hak kata bid'ah berzikir selepas pada solat. Manakala ada orang ni, orang yang rekod di dalam agama, orang yang tak faham kaedah agama. Sebab tu saya sebut malam ni kata qawaiduddin. Kita malam ni mari faham qawaiduddin, kaedah agama. Allah bebaskan berzikirlah. Cuba tengok kalau kita baca di dalam kaedah agama, takbir hari raya dia bagi berapa takbir raya? Ada berapa bagi? Tak tahu. Bukan tak tahu. Tak sampai masa bercakap lagi. Apa lagi? Ada takbir muqayyad, ada takbir mursal. Takbir mursal ialah takbir mutlak. Itlak tadilah. Ada takbir yang dikait, ni syarat buat, yang dikait dengan waktu, yang dikait dengan masa. Iaitu takbir dia kemudian daripada setiap solat, setiap semaya. Iaitu takbir ini ada pada raya haji, raya Gerban. Bermula daripada semaya subuh hari 9 sampai kepada jatuh matahari hari yang ke-13. 5 hari sunat takbir, nama takbir muqayyad. Setiap lepas sembahyang sunat takbir. Semaya sunat pun takbir, semaya fardu pun takbir. Tapi kita buat semaya fardu saja. Sebab semaya sunat, satunya kita tak semaya sunat, yang kedua kita semaya sunat pula kita semaya sorang diri. Bila sorang diri ni, kalau semaya fardu, duk boleh berzikir sedikitnya kerana semaya di belakang imam. Imam pun boleh berzikir sebab dia bawa orang. Begitu ya. Kita kongsi ni faedah jamaah. Faedah jamaah sama-sama ikhlas. Bukan ria, sama-sama ikhlas. Imam ikhlas, kita ikhlas, alhamdulillah. Tapi kalau kita semaya seorang, di mana subhanallah pun tak tahu dah. Assalamualaikum, assalamualaikum, tengok orang tak ada, terbaik pergi dah. Tak tahu, tak bawa dah, tak ada dah zikir kita. Tak ada. Imam pun jadi demikian juga. Kalau semaya kat rumah dia, tak ada dah, subhanallah tak ada dah. Bila jadi imam tu lah nampak warak sikit. Pejam mata, subhanallah, subhanallah. Warak sikit nampaknya. Nampak berjuruh lah sikitnya. Alhamdulillah. Sungguh saya bila jadi imam, maya kosong sikit. Supaya Nabi makmum tu boleh pada banyak sikit. Kita pun berasa kosong sikit. Kalau semaya seorang, sedar tak sedar dekat, aku nak beri salah dah. Sedar kat sana. Tak sedar kat tengah-tengah. Begitu, ini faedah jamaah. Faedah jamaah. Orang ni ikhlas, orang ni ada khusyuk, orang ni khusyuk. Jadi dia join. Semaya jemaah ni dia panggil dia join, dia rakas macam ni orang panggil tali elektrik roya. Kalau sana panggil tali roya, sini panggil apa? Tali roya, dia sambung. Imam khusyuk, mari sama kita khusyuk. Bila dia tak khusyuk, kita khusyuk, dia sambung pergi sama dia. Jadi boleh pahala sama, pahala penuh bila kita semaya jemaah. Kalau kita semaya seorang, tulis qadar kita ingat saja. Kita khusyuk 1 detik ya boleh pahala semaya kita. Kalau kita berjamaah, dia hubung habis. Dia hubung. Kalau 500 orang, orang ni khusyuk 1 detik, orang ni 1 detik, 500 detik, sudah dah semaya tu. Jadi boleh kita pahala khusyuk, pahala semaya kita penuh bila kita semaya berjamaah. Sebab tu semaya berjamaah tu kena duduk rapat-rapat sikit. Kalau duduk sengal-sengal tu takut roya ya cok tak sapa tu. Orang yang khusyuk tak sapa mari sama kita. Sebab tu kena cok we rapat sikit kita semaya jemaah. Bila kita semaya, setiap lepas semaya fardu, semaya sunat kita takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nama takbir muqayyad nama dia. Yang kedua takbir mursal. Takbir mutlak yang tidak kait dengan sembahyang tidak sembahyang. Tak ke? Iaitu takbir pada malam raya, sama ada malam raya haji ataupun raya fitrah. Bila jatuh matahari, malam hari yang akhir Ramadan, malam tu malam raya, sunat takbir Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar hingga akhir. Katalah sirah takbir itu berbagai-bagai.
Maka takbir mutlak ini, bila kita sudah sembahyang maghrib kita takbir, bid'ah ke tak bid'ah? Bila sudah sembahyang isya kita takbir, bid'ah ke tak bid'ah? Bila sudah sembahyang subuh kita takbir, bid'ah ke tak bid'ah? Cuba jawab. Ni nak minta dialog dah. Tak bid'ah. Sebab apa boleh tak bid'ah? Sedangkan kita rekod syarak suruh takbir tak kait dengan lepas sembahyang kita. Selepas sembahyang kita takbir. Macam mana? Sebab lepas sembahyang bukan kita takbir kerana lepas sembahyang. Kita takbir kerana diitlak. Lepas sembahyang pun boleh, belum sembahyang pun boleh hak itlak. Maka tak jadi bid'ah. Orang yang tak faham agama tak boleh bid'ah. Takbir lepas sembahyang ialah malam raya Adha saja. Hari raya Adha saja. Raya Fitrah tak boleh. Itu tak faham agama, tak faham itlaqat, tak faham itlaq syarak nama dia. Syarak bebas. Walau takbir lepas sembahyang iktibar tengok dengan mata ukuran kita lepas sembahyang, hakikat sungguhnya hak itlaq lepas sembahyang pun satu daripada tempat dia. Kita letak kat tempat dia salah apa je. Kita pulas keru kat tempat dia nampak rapat aja tapi lubang dia kepala dia hak lain, tak ada masalah. Faham? Jadi pemain kereta pandai. Bila faham ini insya-Allah teranglah. Yang jadi isu ziarah kubur pada hari raya apa hukum? Tak payah saya jawab dah. Harap jawab sendiri. Kalau tak pandai jawab sendiri lagi, tak pandai yang saya kata tadi. Tak faham lagi kaedah yang saya sebut tadi. Kalau faham ini insya-Allah terang. Begitu saja yang saya boleh cakap bentuk nasihat dan sebagai mendatangkan satu kaedah yang boleh kita buat ukuran di dalam masalah agama. Masa yang tinggal lebih kurang kita kata 15 minit lagi, 9.15 kita break. Insya pun masuk dah kah? Dah masuk. Betul? Nanti komak kata. Kita buka peluang untuk kita berdialog. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, mengikut kaedah tu. Rasa tak puas hati, rasa tak terang. Mana kaedah tadi, kaedahnya tiap-tiap kebaikan tidak masuk padanya oleh bid'ah. Itu kaedah ayat dia nya. Tiap-tiap khair, kullul khair ya la yadkhulu fihi la tadkhulu fihi bid'ah. Kalau kita ibarat dengan bahasa Arab kita kata tiap-tiap kebajikan tidak masuk bid'ah, tidak kita boleh menghubungi kepada dia bid'ah. Kalau begitu tidak ada benda bid'ah, tidak ada bid'ah, tak ada hak kata bid'ah. Begitu kan? Tak boleh kita nak panggil bid'ah. Memang betul. Kalau khair tak boleh kata bid'ah. Kalau khair bukan kata nafi bid'ah. Bid'ah ni ialah syar yang direka ditambah kata agama. Baru panggil bid'ah. Kita sengka kata khair, hakikat bukan khair. Tu bid'ah. Allah, mudah-mudahnya loteri kebajikan. Tu mudah contohnya. Loteri kebajikan. Kita nak buat bajikan melalui loteri. Tak ke khair tu buat kebajikan khair.
tapi bentuk loteri. Itu dia panggil bid'ah nama dia. Konsep aman, konsep kebajikan katakanlah. Itu pun satu isu dunia nak kemak dah. Apa kemak. Benda hak terang kita jangan gaduh hukum. Kena tengok dalil dulu. Kalau hak tak terang tu kita hukum cepat-cepat. Ni bid'ah dalalah masuk neraka. Tu kaedah yang orang panggil kaedah yang sesat dia kata. Oleh itu tiap-tiap khair. Kalau gitu kita semaya subuh 1 rakaat tak panggil khair, tak panggil syak, tak panggil bid'ah. Sebab khair tu kita semaya kan? Itu dia panggil syar, itu panggil bid'ah, bukan khair. Kerana syarak dia suruh semaya 2 rakaat, kita pergi semaya 1 rakaat. Namun dia syar, tak betul. Sebab tu kena ambil satu lagi. Dia kaedah ni satu cara kita nak praktik, nak ambil keluar daripada kaedah tu. Kadang-kadang kita nak ambil keluar tak terbit, nak bawa tak terbit, benda dalam tu dia kemah dalam tu kita bawa terbit tu kadang-kadang betul, kadang-kadang tak betul pula. Kena gabung dengan satu lagi bid'ah yang dibilang bid'ah dalalah. Kita ambil satu lagi, benda yang direka yang menyalahi dengan kaedah, dengan dalil syara', itu bid'ah dalalah dengan cara ringkas. Sebab tu saya dah rancang insya-Allah taala nak buat, mari kita faham agama di dalam masa 3 minit atau 5 minit. Nak buat macam tu. Faham agama di dalam masa 5 minit. Nak ambil tafaul dengan ayat yang mula-mula turun ke atas Rasulullah 5 ayat. 5 ayat 5 minit. Kita faham agama 5 minit. Lepas ni kita ringkas lagi. 15 detik kita faham agama. Apa dia bid'ah dalalah? Bid'ah dalalah ialah satu perkara yang direka yang bertentangan dengan dalil syarak. Yang berlawan dengan dalil syarak, seperti reka loteri kebajikan, itu bid'ah dalalah. Faham dah tu? 15 detik boleh faham. 15 detik pula tiap-tiap kebaikan yang itlak oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diitlak oleh syarak, tidak boleh siapa pun mengkaitkannya, tidak boleh siapa pun mesepik akannya. Tidak masuk padanya oleh bid'ah. 15 detik boleh faham 2 agama. Boleh? Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada setengah-setengah ya yang dibagi catatan ya. Dapat hadis tu kalau sahih, okey boleh ikut. Kalau tak sahih, tolak dulu. Ya. Terus tolak. Ya. Dan ada yang nampak kitab yang ada dalam ini macam satu yang patut dikeluarkan daripada masjid. Dan ada yang memang aktif mengeluarkan kitab yang ada dalam ini daripada masjid macam-macam. Ya. Apakah sikap seorang mukmin terhadap hadis, berapa kategori hadis ni? Ya. Ini Kuala Lumpur isunya tempat orang tinggi IQ, maknanya kelas tu beberapa kelas. Ini satu kelas yang lain pula, mana soalannya takut yang tak dengar tu, tak saya ulang soalan, takut saya silap faham. Jadi ada satu cara yang baru yang dilabel oleh ustaz-ustaz penceramah-penceramah kita, hafizahullah, hadahullah, minta Allah jaga, minta Allah hidayah dia dan hidayah kepada kita. Sama-samalah kita nak kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Saya setuju di Masjid Negeri tadi, tidak ada yang paling berharga, tidak ada yang lain. Nombor satu, jalan yang kita nak dapat kebenaran selain daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita belajarlah jauh mana, usaha macam mana pun, kalau tak dapat hidayah Allah, tak dapatlah perkara yang sebenar.
Jadi dia melabelkan, dia buat catat, kita boleh terima di dalam agama ini hadis yang sahih saja. Hadis yang dhaif kita tak boleh pakai, tak boleh beramal dengan dia, sehingga bertolak dari sini. Setengah-setengah makmum masjid, apa-apa hadis yang ada di dalam masjid bawa tu baik keluar dah, kitab-kitab bawa keluar, bawa pergi bakar api, katakanlah, ambil tahu dah. Bertolak daripada situ. Bagaimana isu ni, betul ke tak betul caranya, hakikat sungguh tu macam mana, begitu barangkali dah soalannya. Yang hakikatnya kita kena belajar, kalau kita pergi kepada ilmu hadis. Sebab itulah satu perkara yang besarlah di dalam agama yang tidak khilaf sungguh, yang diijma', yang tidak siapa ingkar, kita kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis, ataupun dengan kata lain, Al-Quran dan Al-Hadis itulah pokok agama. Semua buah yang keluar ni keluar daripada Al-Quran dan Al-Hadis. Tetapi kita tidak boleh faham Al-Quran dengan betul, melainkan kita kena belajar ulumul Quran. Kita tak boleh faham hadis, melainkan kita kena belajar ulumul hadis, ilmu yang berkaitan dengan Al-Hadis. Maka hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibahagi kepada dua. Ini untuk jadi 3 minit untuk jadi 3 minit dia kemas sikit, tapi tak terang. Susah. Nak kaya, kerja banyak malah. Tu susah. Tak mau penat. Nak kepada kaya, nak buat macam mana? Nak barang banyak, nak bawa pergi ke Mekah, nak bawa pergi banyak, tapi beg tak sebanyak. Nak beg kecil, tu susah sangatlah. Kena isi kemas lah. Nak isi kemas ni lah. Kita nak keluar pula, nak bawa tu beg, kadang-kadang tak boleh. Walau bagaimanapun, kita cuba tengok. Hadis dengan cara kemas dibahagi dua. Hadis sahih, hadis dhaif. Dua. Kalau dengan cara diti tu, hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Hadis dhaif tu dibahagi kepada hadis maudha', hadis syadz, hadis maqlub, hadis muttarib, hadis munkar. Tu bila nak berdetail hak tu kena hidup pondok dah lah. Emangnya kena cari ibu kat sini, bapa tu boleh duduk sini, boleh lah, panjang sikit. Walau bagaimana, itu cara dia. Hadis ada hadis sahih, hadis yang dhaif. Dua kategori hadis, dua darajah hadis. Kama dia hadis yang sahih itu pula ada ukuran-ukuran dia, ada neraca dia untuk kita nak ukur yang sahih. Kadang-kadang hadis sahih tu pula sahih nisbah sanad dia. Bila kita buat bahasan, buat kajian pula, hak sahih tu pula dhaif pula kerana yang lain. Sahih tetapi dhaif kerana lain. Cuba tengok hadis sahih Muslim. Hadis sahih Muslim, Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu kata, dia semaya di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di belakang Sayyidina Abu Bakar, di belakang Sayyidina Umar, di belakang Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhum. 3 orang sahabat Sayyidina Anas yang umur panjang. Umur panjang dia, dengan Sayyidina Ali dia tak sempat. Tak sempat nak masa Sayyidina Ali jadi khalifah. Dia kata semua dia semaya di belakang 3 orang ni. Tiga ni tidak pernah tak baca Bismillahirrahmanirrahim ketika baca Fatihah. Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu. Hadis ni hadis sahih. Oleh kerana ini orang yang mengatakan sunnah Rasulullah tak baca bismillah ketika baca Fatihah. Nampak betul? Tetapi hadis ni ulama hadis memasukkan di dalam contoh hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif dengan sanad Muslim itu sahih, tetapi dhaif lagi. Ini problem di dalam orang yang nak kembali kepada al-hadis. Kita kuasa tak ke semua ni?
Kita nak tahu macam ni. Dhaif. Sebab apa dhaif? Kerana apa dhaif? Kerana Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu, satunya dia riwayat hadis ni masa dia berumur, masa umur tua. Dia sudah bercapur ingatan. Satu. Yang kedua, dia sendiri masa dia muda, yang sahih daripada dia, yang sahih pada Sayyidina Anas, orang tanya Sayyidina Anas bagaimana Rasulullah baca Fatihah. Dia jawab, bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia baca dengan secara panjang, beranjur. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Dia tak baca Bismillahirrahmanirrahim. Bukan, Rasulullah dia tak baca macam tu. Sayyidina Anas dia kata Rasulullah baca Bismillahirrahmanirrahim. Ummu Salamah kata Rasulullah baca Bismillahirrahmanirrahim. Abu Hurairah kata Bismillahirrahmanirrahim. Bila tengok hadis yang kuat, lebih kuat daripada ni, Rasulullah baca Bismillahirrahmanirrahim, ini dibilang dhaif dengan sebab syaz. Tu di antaranya. Kita tinggal tu. Di dalam ilmu akidah pula, di dalam Sahih Muslim, ada seorang Datuk Padri jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata Allah Subhanahu wa taala meletakkan bumi di atas satu jari, meletakkan langit di atas satu jari, meletakkan pokok di atas satu jarinya. Bila jari Allah Subhanahu wa taala letak atas jari Allah, kata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu dibilang satu daripada hadis yang tidak boleh kita iktimad di atasnya, walaupun hadis itu dibilang hadis sahih, tetapi dia dhaif kerana lain. Dan hadis yang sahih, Datuk Padri bila Allah menjadikan bumi pada hari Ahad, menjadikan langit pada hari Isnin, menjadikan pokok kayu hari Selasa, hari Rabu, dia bila sampai kepada hari Sabtu. Hadis yang sahih. Tetapi dengan sanad sahih, ulama kita daripada Ibnu Katsir, daripada Imam Bukhari, hadis ini adalah hadis yang dhaif, bahkan hadis yang palsu, tak boleh kita berpegang dengan dia. Sahih tetapi hakikat palsu. Bila ada kita tilik dia bertentangan dengan hadis yang sahih, bertentangan dengan Al-Quran. Allah kata dia buat langit, bumi ke semua di dalam masa 6 hari. Datuk Padri, Datuk Yahudi ni dia kata Allah buat 7 hari. Tak betul. Ini cara dia. Kita tinggal hadis yang dhaif, hadis yang sahih saja yang kita boleh ambil. Itu ada komen lagi. Hadis yang sahih itu pun ada kala boleh kita ambil, ada kala tak boleh kita ambil. Kena ada beberapa sebab yang lain lagi. Banyak hadis yang sahih ditolakkan. Hadis yang sahih, innamasyu'mu fi thalas, tak boleh pakai. Hadis innal mayyit yu'azzabu bi bukai ahlihi alaih, tak boleh kita pakai dengan zahirnya. Walau bagaimana dengan kaedah umum, hadis sahih satu sumber daripada agama. Hadis dhaif ditolak ke semua ke, tak boleh pakai dah. Di dalam kaedah agama, di dalam kaedah ulama kita, hadis dhaif ada padanya tafsil, tak boleh ambil dalam masjid bawa tubik pergi bakar semua, tak betul. Kalau hadis dhaif ini tidak boleh beramal, tentu tidak ada satu hadis dhaif pun yang ada di dalam, ditulis di dalam kitab-kitab hadis ulama hadis. Dia lebih faham, dia lebih alim daripada kita, kerana dia tokoh, dia keahlian di dalam ilmu hadis. Di dalam kitab Sunan Ibnu Majah, dalam kitab Tirmizi, di dalam kitab Abu Daud, ada beberapa banyak hadis yang dhaif. Beberapa banyak hadis yang dhaif, selain daripada kitab-kitab yang ditulis di dalam Fadailul Amal, itu banyak hadis yang dhaif, dipenuhi dengan hadis yang dhaif. Maka hadis yang dhaif yang sampai peringkat dia dhaif jiddan ataupun
hadis tu mungkar, hadis tu maudha, itulah dhaif, itu baru kita dikeluarkan. Itu tak boleh beramal dengan dia. Adapun semata-mata dhaif, ini ditilik di dalam bab fadailul amal, kelebihan amal itu diberamal dengan dia, boleh beramal. Dan hadis dhaif bila ada di sana mutabaah, bila ada di sana syahid, dia naik pengkat dia kepada hasan, boleh beramal dan boleh berhujah dengan dia. Allah, susahlah saya nak wayak tu. Nak wayak macam mana? Sebab ni ulama hadis dhaif dia tulis masuk. Walaupun kita orang tak pandai, kita orang baru belajar tengok dhaif, memang dhaif. Tetapi orang yang pandai dhaif ni boleh beramal, wajib beramal. Macam mana beramal hadis dhaif? Inilah problemnya. Sebab hadis ini disokong, ditolong oleh hadis yang lain. Dia ni walau dhaif satu dia. Kita seorang tak erak, tak kuasa, lemah. Bila kita himpun ramai-ramai, gagahlah kitanya. Lebih lagi ada menteri di belakang kita. Saya ceramah sedap, tak pandai pun, tak betul pun tak apa. Jakim nak takat tak boleh saya. Boleh? Saya bawa benda pelesu, Jakim boleh takat saya? Tauliah tak ada. Menteri ada belakang saya. Menteri ada. Tak apa boleh. Kuatlah sayanya. Begitu hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif boleh beramal bila ada syahid nama dia. Dhaif dengan satu iktibar bila ada mutabaah, tetel rawi yang dhaif. Rawi yang dhaif bila tengok di sanad yang lain, rawi yang dhaif ni tak ada. Ada orang yang thiqah pula royak betul ni. Hak lain tu sama, tukar orang. Jadi hadis tadi tu ada mutabaah nama dia. Hadis ni naik tangga hasan, boleh berhujah, boleh beramal. Orang yang tengok satu hadis ni, tengok satu saja, dia kata hadis ni dhaif, tak boleh beramal. Itu kelemahan ilmu dia. Sebab tu orang ulama kita kata tak boleh kita nak berijtihad kalau kita tidak ada ilmu. Kita tahu satu saja, itu berdosanya. Kalau betul pun berdosa lagi kita, kata Imam Syafi'i di dalam kitabur Risalah dia. Sebab tu ulama kita cuba tengok, kita boleh sembahyang sunat, sunat tasbih. Sunat tasbih. Sunat tak tahu maya tasbih? Sunat tak? Ada apa-apa kata sunat kan ni, tak berani nak kata hal lain dah lah. Misalnya begitulah. Satu kumpulan dia kata bid'ah, maudha, hadis maudha tak boleh beramal. Cuba tengok. Ya, kita mengaku hadis maya tasbih maudha, tetapi yang maudha hak satu sanad. Ada sanad yang lain lagi. Kita bila bertemu hadis tasbih bakal ambil tahu bakar api selalu. Itu tak betul. Kadang-kadang sanad ni dia dhaif, sanad lain hasan, sanad lain hasan. Bila hipung hak hasan, dia panggil jadi kuat, jadi naik martabat sahih li ghairi. Jadi sahih kerana lain, jadi sahih dah dia. Allah, susah sangatnya perkara ni. Ni kalau boleh sampai sini barulah kita boleh relax lah. Oh begini agama. Kita tak ada risau lah orang nak kata macam mana. Tapi oleh kerana kita tak kuasa nak sampai sini dah. Tangga kita kalau naik ke rumah, anak tangga 5 putung, 5 anak tangga, kita baru duduk jinjak anak tangga yang pertama je baru. Ni kita jadi keliru sangat ni. Ataupun duduk anak tangga yang 3, nak jatuh ke nak sapa, nak jatuh ke nak sapa. Itu jadi susah kita. Kita tak sampai. Kalau kita sampai, memang relax. Sebab tu bagi saya dulu pun pening. Pening. Mari kata Nabi tak buat bid'ah. Berasa nampak berdoa. Kita kena ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kena ikut. Ya, betul sangat ikut Rasulullah. Hak Rasulullah tak buat, tak boleh buat. Saya ada fikir nak ikut ke tak ikut. Nak cari dulu baca kalau berasa kuat aku nak ikut lah. Tu ya puncanya. Sebab kita tak sampai kelas lagi. Bila baca tengok, kita himpun hak ulama, kita buat kajian,
Oh, nyata kata kaedah itu sendiri bid'ah, tak boleh ikut dia dah. Kaedah sendiri dah bid'ah dah. Tak boleh. Sebab tu saya relax saja. Kalau tajuk bid'ah, marilah. Tak kena tunggu masa mana, malam mana, seolah kata open 24 jam kalau nak bincang tajuk bid'ah. Boleh. Tak payah. Tahu hujah. Tak ada. Khususnya di dalam usul fiqh kita, di dalam kaedah nak tahu haram halal ni, kita kena ambil kat mana. Kalau haram, sebab apa boleh dia haram? Tu kita kena tahu je tu. Kalau wajib, sebab apa boleh jadi wajib? Sebab apa boleh wajib? Cuba tanya kita. Tunggu tanya, tak tanya saya tanya pula. Sebab apa boleh wajib? Kita tinggal situ dulu. Maknanya hadis dhaif bukan semata-mata hadis dhaif ditolak. Hadis dhaif ittifaq ijma' ulama boleh beramal dengan dia fi fadailul a'mal. Ijma' ulama beramal dengan fi fadailul a'mal. Imam Imam An-Nawawi dia kita Al-Azkar dia. Masuk berapa banyak hadis dhaif. Tujuan dia apa? Sebab apa dia dah masuk hadis dhaif? Dengan sebab hadis dhaif boleh beramal. Kalau tak boleh beramal, dia awak masuk apa? Dia masuk apa? Imam Bukhari di dalam kitab sahih dia ni, dia masuk hadis sahih kerana dia buat syarat. Kitab ni aku nak masuk hadis sahih saja. Bukan dengan mana tak boleh beramal dengan hadis dhaif. Allah, dalam mari kita nak buh baju baru saja. Buh baju buruk boleh masuk tak? Tak, kita mari ni tujuan nak buh hak baru je, bukan tak boleh buh hak buruk. Allah bodoh dah kalau orang faham kata tak boleh buh buruk hak dalam mari tu. Cara Imam Bukhari. Sebab tu bila hadis yang tak cukup syarat dia, sahih juga. Sahih tak cukup syarat, dia masuk dalam kitab lain. Imam Bukhari. Bila dhaif, dia masuk dalam kitab lain. Kitab dia ada pula kitab lain. Dengan padanya kitab Tarikh bagi Bukhari, Tarikh Al-Kabir bagi Al-Bukhari. Sana dia masuk hak sahih, dia masuk hak dhaif. Di dalam bab doa dia masuk kat sana hadis dhaif. Imam Bukhari masuk juga. Kata Imam Bukhari tak pakai hadis dhaif. Tak pakai di dalam bab ahkam. Tak pakai dia tak masuk kerana kitab Jami' As-Sahih dia nak masuk yang sahih saja. Bukan sahih semua dia masuk, sahih yang cukup syarat dia. Cukup syarat rawi dengan tok guru dia. Saya dengan tok guru saya ni syaratnya kena semasa dan berjumpa. Guru saya dengan guru dia pula syarat dia kena semasa, dia kena berjumpa. Tu syarat Bukhari. Orang riwayat hadis begini baru dia masuk di dalam Jami' As-Sahih dia. Itu dia buat syarat begitu. Di dalam keadaan begitu pun banyak lagi yang tak masuk. Itulah Imam Al-Hakim buat kitab Al-Mustadrak ala Sahihain. Yang cukup syarat begini Imam Bukhari tak masuk. Ada lagi hadis. Imam Al-Hakim tulis pula. Ada tambah. Sepatutnya Imam Bukhari kena masuk lagi. Memanglah Imam Bukhari dia orang walau ingat banyak ada lagi yang terlupu. Ada lagi yang terlupu. Begitu. Oleh itu hadis dhaif Imam Bukhari masuk dalam kitab yang lain. Isyarat kata boleh beramal dengan hadis yang dhaif. Wallahu alam. Yang saya boleh bacanya Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tulis Rumi saya tak pandai baca sangat. Kalau tulis huruf besar semua tu boleh. Soalan saya, apakah contoh lamak lah boleh, kena pejar celat banyak sikit. Bid'ah yang kena baca Azri baca. Assalamualaikum Ustaz. Soalan saya, apakah contoh bid'ah yang betul dikatakan bid'ah? Adakah semua perbuatan baik khair yang tidak menyalahi syarak itu tak boleh dikatakan bid'ah? Ada ustaz kata kalau kita baca Yasin malam Jumaat adalah bid'ah. Adakah ustaz kata baca Yasin malam Jumaat adalah bid'ah? Bila kenduri arwah dikatakan bid'ah? Kalau ikut kuliah ustaz tadi, sesuatu hal yang tak disandar pada masa dan tempat tak boleh dikatakan bid'ah. Ya.
Tapi kalau malam Jumaat dan waktu kenduri arwah, jadikah amalan ini dikatakan bid'ah? Adakah amalan khair ini berkait dengan masa dan tempat? Kaedah kita tu memanglah dengan setakat hari ni kaedah kita yang saya sebut tadi tu betul. Memang kena terima dulu. Maknanya tiap-tiap khair yang Allah tidak ikat dengan masa tidak boleh kita kata bid'ah, tidak bid'ah. Yang pentingnya hajat kepada ilmu lagi, khair ini Allah kait ke tak kait dengan masa. Tu kena hajat pada ilmu pula lah. Kadang-kadang kita orang tak ada ilmu, ni tidak kait dengan masa ni. Kita kata tak kait, sedangkan syarak kait dengan masa. Kita kata khair tu kita khoya saja, kita sengka saja. Itu salah kita, bukan salah saya. Salah awak dia ambil tak kena, tak betul. Bapa dia kata khair, ni boleh buat ni khair, dia tak kait dengan masa. Sedangkan di sana ada Quran, ada hadis kait dengan masa. Itu salah. Maknanya berhajat kembali pada dalil syarak. Kalau kita baca Yasin malam Jumaat ni, Allah kait dengan masa ke tak? Nabi kait dengan masa ke tak? Tu penting kita tengok situ. Bagi saya sampai ke hari ni pun koda-koda yang Allah ajar tu tak jumpa lagi kata baca Yasin itu dikait dengan masa. Kalau ada, saya minta tunjuklah di dalam kitab mana, di dalam buku mana, di dalam hadis mana. Allah kait ke tak? Allah tidak kait, memang tak kait. Allah tak kait. Bila tak kait ni lah kita kata baca Yasin malam Jumaat tak bid'ah. Kita kata, tetapi orang yang mengatakan buat hak Nabi tak buat, dia kata bid'ah dengan sebab kita menentukan masa yang tidak menentu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak menentu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku nampak juga orang tidak menentu pandai-pandai pada Allah. Orang hak kata bid'ah itulah pandai-pandai reka di atas Allah, sebab Allah dan Rasul tidak kata menentu, kita gida reka. Allah buka, kita menyempit. Itu yang jadi reka sungguhnya. Kalau kita nak ikut baca Yasin malam Jumaat bid'ah kerana kita menentukan dia. Kerana kita menentu malam Jumaat itulah jadi bid'ahnya. Kalau begitu, setiap khair tak boleh kita nak menentukan. Tak boleh kita nak menentu. Setiap menentu jadi bid'ah. Setiap menentu jadi bid'ah. Oleh itu, semua masjid, surau di Kuala Lumpur, di Selangor ni rasanya semua kerja bid'ah habis. Bid'ah habis. Sebab apa? Saya tengok program di Selangor, di Kuala Lumpur ni, lepas maghrib ustaz ni ceramah, lepas isya kuliah subuh ustaz ni sepanjang ada program sampai setahun pun ada dah. Itu menentu masa untuk ceramah. Menentu masa untuk ceramah sama je menentu masa untuk baca Yasin, sama je. Kita menentu masa untuk nak berzikir, tak boleh menentu masa untuk nak berzikir. Apa arti? Ini kata rahmat Allah, dia bagi dia itlaq supaya kita sendiri menentu masa untuk kemampuan kita. Bukan kita menentu ini kata di sini sajalah kena baca Yasin, kalau lain pada ni tak betul baca Yasin, tak salah baca Yasin. Itulah yang salah, tu bid'ah dalalah. Baca Yasin malam Jumaat satu ibadat. Kalau lain pada malam Jumaat bukan ibadah, tu baru bid'ah dalalah. Adapun kita nak ambil malam Jumaat kerana malam cuti, kita luar kat situ, tak ada masalah nah. Kalau tak menentu malam Jumaat, kita pergi menentu malam satu, bid'ah dah. Tak apa. Macam mana tak apa pula? Moga hak dia buka luar. Kita nak makan nasi kat rumah kita nak makan kat mana? Kita makan kat dalam, kita boleh dah. Rumah kita, hak kita boleh ke semua. Jangan kata makan kat dalam tak boleh. Bid'ah dah. Semua itu je hak bagi kita. Itu maknanya. Dah baca Yasin boleh. Kenduri arwah. Kenduri arwah, kenduri kematian. Salah kat mana? Kerana kita buat kenduri arwah adalah
Makna kenduri arwah, kita buat kenduri hadiah pahala, kita buat kenduri sedekah ganti daripada ruh yang telah meninggal. Itu ijma' ulama sampai pahala kepada orang mati. Faham? Ijma', tidak ada khilaf ulama, kita sedekah ganti daripada mayat sampai pahala kepada mayat. Sedekah ganti daripada mayat. Faham sedekah ganti pada mayat? Kita ambil piti sedekah. Siapa pahala pada mayat, ganti mayat. Aku sedekah ni ganti ayah aku sedekah ni ganti adik aku, ganti abang aku. Itu sampai pahala. Kemudian sedekah yang nombor 1, kita berjamu makan. Ayyul a'mali afdal, apa amalan afdal? Orang tanya Rasulullah kata tut'imut ta'am, jamu makan. Jamu tu dia panggil sedekah. Dan yang paling lebih laginya jamu air. Hak nombor 1. Lebih-lebih lagi kita jamu air di tepi sungai. Hak tu lebih lagi, pahala banyak lagi. Minta Allah balas kepada orang letak air malam ni, minta Allah balas lebih banyak kepada dia. Ni dia sedekah air. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab apa? Bui minum air di atas sungai, dia nak ambil sendiri pun boleh, tapi murah kitanya, kita ambil bagi kepada dia. Boleh pahala banyak lagi. Ini dapat pahala ijma' ulama siapa pahala. Oleh itu bila kita buat kenduri arwah, mana nak bid'ah kita sedekah ganti yang disuruh oleh syarak. Yang disuruh oleh syarak memang tak bid'ah. Kalau bid'ah adalah kerana lain. Dia buat itu bukan kerana nak hadiah pahala kepada si mati. Dia buat kerana ada tekanan malu. Dia malu kalau tak buat kenduri aku, ayah aku tinggal pitih banyak, aku tak buat kenduri, aku malu. Sebab orang yang lain jiran-jiran buat semua kenduri kematian, aku tak buat. Itu nama dia makruh aridi, nama dia haram aridi, kerana lain, bukan pokok jamu makan. Lebih-lebih lagi pula sabit di dalam hadis Tawus, baca di dalam Fatawa bagi As-Suyuti. Sabit di dalam hadis Tawus, sunat berjamu kepada si mati. Sunat kita berjamu ganti si mati. Orang-orang dulu, orang-orang Madinah, orang dulu, sahabat tabi'in, bila mati mayat dia berjamu ganti daripada mayat dia. Ini amalan salaf, bukan amalan orang baru. Orang baru tak tahu sebab dia baru. Dia putus lama dah, dia tak tahu lah orang baru. Orang yang ada hubung kait dengan orang lama, macam kita ada hubung kait. Tok guru kita Imam As-Suyuti, dia ambil pada guru dia, ambil ada hubung kait siapa kepada orang lama. Orang lama buat kerja ni boy. Tu kita kata boleh. Orang hak baru dia tak ada hubung kait. Dia putus akad Ibn Taymiyah, habis. Habis tak tahu dah. Ya habis. Sebab tu dia tak tahu, tak boleh. Tapi kalau Ibn Taymiyah betul, Ibn Taymiyah, masya-Allah, bab siapa pahala ni dia bertahan sungguh. Berpuluh-puluh dalil dia buat mari siapa pahala kepada mayat. Orang kata tak siapa pahala pada mayat, orang tu bid'ah pula Ibn Taymiyah hukum. Ibn Taymiyah sendiri buat molok satu daripada perkara yang boleh pahala di sisi Ibn Taymiyah di dalam kitab dia Iqtida As-Siratil Mustaqim. Tapi pengikut dia bid'ah pula dah. Tu pening, tak tahu jugalah kita pun. Walau bagaimanapun, kita ambil berjamu kepada orang mati, tilik. Kalau dia niat ikhlas, nak siapa pahala pada mayat, nak jamu sedekah ganti pada mayat, ini ijma' ulama siapa pahala, sunat dibuat. Memang kita orang Melayu, saya kata begitu kita orang Melayu. Orang Melayu dua. Hak belajar dia buat begitu, hak tak belajar dia buat kerana malu. Tu je orang Melayu. Buat kerana malu, buat kerana adat. Yang kerana adat itu aridi, kita kena baiki dia. Bukan kita potong. Kita nak baiki, mu buat macam ni tak betul, tak dapat pahala, berdosa, kamu tidak ikhlas.
Dan umpamanya kalau kita pandai, jangan kata mu tak boleh buat, ini bid'ah dalalah. Itu salah di dalam hukum. Kita menghukum perkara yang bukan bid'ah, kita hukum bid'ah. Tak betul di dalam proses, tak betul di dalam cara perubatan syariat. Syariat dia ada cara perubat dia. Doktor ada perubat dia. Bila kita pening kepala pergi doktor, dia perubat satu cara dia. Kita luka ada cara dia. Luka di dalam agama, perubatan dalam agama begitu juga. Dia rusak kat mana? Kita bagi keterangan kat situ. Jangan kata rosak kat kaki, pacung tekak. Sakit kepala, pacung tekak. Macam tu saya pandai jadi doktor. Sanusi mari sakit kepala. Mari ambil pisau, ambil pedang, pacung. Sembuh lalu dia. Boleh. Begitu cara perobat yang orang tak faham agama, buat mulut bid'ah. Tak boleh buat. Dia pacung tekak terus sebab ada bergaul antara lelaki perempuan. Dia pacung tekak lah dah. Sembuh lalu, tak ada mulut. Bukan haram mulut, haram bergaul. Kena potong betul bergaul tu jelah. Nombor ubat kat situ ya, jangan duk pacung tekak. Tak betul pacung tekak. Jangan hantar hospital tu. Nyanyo, putus habis. Mati habis orang. Itu cara perubatan syariah panggil. Cara perubat dia begitu. Nampak masa tu, lanjut dah minta maaf lah, ambil masa lebih. Insya-Allah taala saya ingat saya boleh cakap begini, saya ingat bahasa surau ni bahasa keluarga, bahasa balik kampung semacam surau Bistari sana ya. Sebab tu berasa bebas sikit sini. Kalau ada poleh-poleh pun rasa poleh tak boleh masuk rasanya. Saya ingat begitu ya. Insya-Allah taala saya nak akad sebagai jadi surau ahli ataupun kampung saya lah kat sini. Kalau saya cakap salah sikit sebanyak pun, cakap kasar, cakap suka-suka sebagai keluarga, sebagai ahli kampung, begitulah. Jangan ambil salah di atas saya wala kasar pun. Begitulah. Lebih kurang apa yang baik adalah taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang salah dan kasar dan tak sesuai itu adalah daripada nafsu dan daripada godaan syaitan ke atas saya, di atas diri saya yang lemah. Mudah-mudahan minta Allah menguatkan iman kita ke semuanya. Minta Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, tolongkan kami, bantukan kami di atas taat kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, hidupkan kami di atas iman. Ya Allah, mematikan kami di atas iman. Ya Allah, hipungkan kami serta ahli iman. Ya Allah, memasukkan kami ke dalam syurga-Mu serta iman. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, arhamna ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa lilmuslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Warhamna wa walidina wa masyayikhana warhamil muslimina wal muslimat innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullih ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam, wa na'udzubika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.